Jadi kita perkenalkan tamu kita, Sofi. Ya, dan bersama dengan kita di studio saya kenalkan Prof. Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, merupakan Profesor Politik dan Hubungan Antarabangsa UUM. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, jadi sebagai permulaannya semalam, bagaimana bila kita tengok landscape politik ya, PRU yang ke-15 ini agak berbeza dengan sebelum-sebelum ini. Jadi pandangan doktor berkenaan dengan PRU kali ini. Ya, satu yang menarik sebenarnya kalau kita lihat kan, walaupun semua penat menantikan keputusan sampai tengah malam, tak timbul-timbul keputusan kan, tapi sekurang-kurangnya dah dapat gambaran kan. Dan gambaran ni sebenarnya seperti banyak juga yang kita jangkakan kan. Maksudnya apa ni, yang mana kita tahu bahawa Perikatan Nasional tambah kuat kan ketika ni, dan dalam sama-sama juga Pakatan Harapan pun hebat juga kan. Maksudnya ada segmen pengundi yang beri sokongan kepada dua parti-parti ini menyebabkan Barisan Nasional tewas banyak di kawasan kan, dan hanya menang dalam 30 tak salah saya kerusi. Jadi apa yang kita boleh lihat sebenarnya kalau tengok dari segi region maksudnya di belah utara dan timur tu memang kita tahu dikuasai oleh Perikatan Nasional dan penguasaannya sangat meluas lah. Misalnya di Kedah kan, daripada 14 kerusi yang dipertandingkan kan, Pakatan Harapan jaya menang satu je. Yang lain semua sapu bersih oleh ni. Sama di Perlis juga. Perlis sapu bersih dan mengejutkan juga Terengganu, Kelantan memang dijangkakan. Tapi dalam masa sama juga ada kemenangan-kemenangan yang diperolehi oleh Perikatan Nasional juga. Seperti di Melaka ada 3 parlimen dimenangi di Melaka. Tapi kalau kita lihat keseluruhannya masih lagi Pakatan Harapan menguasai banyak kan di belah tengah kan, di pantai barat dan juga di selatan kan, menyebabkan Pakatan Harapan menang dengan jumlah setakat ini 82 kursi parlimen, termasuk ada 4 di Sarawak dan ada berapa lagi juga di Sabah. Jadi dalam konteks ini keputusan ini sebenarnya parlimen tergantung memang kita telah bincangkan sebelum ni. Memang kita tahu tidak akan ada satu parti yang dapat majoriti 100 sekarang kita kata 111 lah mungkin 112 lah, sebab ada di Padang Serai masih lagi belum ada pilihan raya diadakan lagi sebab kematian calon. Jadi dalam konteks ini saya rasa sekarang ni masa yang sebenarnya lagi mendebarkan kerajaan apa yang akan dibentuk kan. Jadi saya pun sedang menanti-nantikan, walaupun ada pengumuman yang telah dilakukan oleh pemimpin parti bahawa beginilah bentuk kerajaan yang akan sebagainya. Tapi yang jelas sekarang ini telah berlaku perundingan lah antara parti-parti politik. Cuma apa yang saya boleh cakapkan adalah berdasarkan apa yang berlaku sebelum ni presiden. Kita ambil contoh macam di Perak contohnya pada PRU lepas kan, yang mana ketika itu Pakatan Harapan mendahului dengan 29 kerusi kan, dan Barisan Nasional dengan 27 kerusi dan PAS ada 3 kerusi. Tapi dalam gabungan yang cuba dibentuk oleh Barisan Nasional dan PAS itu Sultan Nazrin ketika itu merasakan Pakatan Harapan yang layak untuk membentuk kerajaan kerana dia mendahului so itu yang menyebabkan Pakatan Harapan sudah berjaya membentuk kerajaan ketika itu kan. Dan presiden yang kedua adalah di Kedah juga pada pilihan raya yang sama ketika itu kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa apa yang saya jangkakan akan berlaku ialah kemungkinan Pakatan Harapan yang mendahului sekarang ni cuba membawa usul kepada Yang Bertuan Agong bahawa mereka ingin membentuk kerajaan sebab mereka adalah parti yang memenangi terbesar setakat ini dengan kalau ikut maklumat tadi 82 kerusi. Cuma gabungan apa yang menyertai dia, itu yang menjadi tanda persoalan rahsia yang saya pun akan nanti-nantikan apa kan. Kerana kalau mereka gagal membentuk kerajaan, tak ada gabungan tak ada parti lain, gabungan parti lain yang sanggup bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk kerajaan. Jadi pilihan kedua akan diberikan kepada Perikatan Nasional. Perikatan Nasional boleh membentuk kerajaan. Itu penjelasan mudah berkenaan parlimen tergantung dan situasi yang kita alami yang berlaku pada ketika ini. Jadi Prof, kalau kita lihat seperti yang Prof nyatakan tadi, bagaimana gabungan-gabungan parti yang akan terbentuk selepas ini. Kalau kita lihat Sabah dan Sarawak menjadi rebutan pada ketika ini. Kita tak tahu siapa akan melamar Sabah dan Sarawak, siapa akan memberikan tawaran yang lebih baik untuk mereka. Jadi bagaimana kita fahami penggabungan kolaborasi antara Sabah dan Sarawak ini dengan gabungan parti di Semenanjung ini. Khususnya kita maklum kalau Sarawak GPS sendiri no DAP. Dan bagaimana kalau kita lihat juga kalau PRU ke-14 ini pertembungan GPS dengan Perikatan Nasional dan juga PAS di Sarawak sendiri. Ya, kalau kita lihat sebenarnya memang dalam semangat demokrasi pertembungan tu biasa, dan dalam kempen tu kata mengata lawan itu biasa kan.
Cuma bila realiti sebenar datang, maksudnya dalam pembentukan kerajaan, kadang-kadang parti ini boleh menerima kerjasama yang harus dibina kerana ia akan menjamin kepada pembentukan kerajaan. Kan? Macam contoh, tahun tak salah saya 2010-2011 di United Kingdom, apabila tak ada parti mendapat majoriti, jadi parti yang berbeza ideologi pun boleh bekerjasama. Kan? Contohnya konservatif bekerjasama dengan liberal demokrat. Walaupun mereka ni mengata-ngata, mengkritik dan sebagainya, dan tapi terpaksa membentuk kerajaan secara bersama. Jadi saya merasakan walaupun mereka ada pertembungan, ada pihak yang tak puas hati dengan pertembungan tersebut sebagainya, kan. Jadi tapi dalam pembentukan kerajaan mereka terpaksa menerima kerana ada kompromi timbal balik antara parti-parti politik ini yang menyebabkan mereka bersetuju dan sudahnya mengambil keputusan untuk membentuk kerajaan secara bersama. Kan. Cuma saya sekarang ni saya yakin keadaan itu akan berlaku. Cuma saya tak tahu berapa lama tempoh itu akan diambil untuk membentuk kerajaan itu. Kan. Jadi mungkin ada tempoh yang akan dimintalah oleh parti politik ataupun pihak istana mungkin akan mohon siapa yang bentuk kerajaan. Kalau dalam konteks ini Pakatan Harapan yang mendahului. Nak bentuk kerajaan bila boleh bagi jaminan itu, tak boleh mungkin kita akan ubah kepada pihak kedua. Kan? Jadi kalau balik pada Sarawak tadi, memang kita jelas bahawa politik di Sarawak ni dan juga Sabah lebih sifatnya kenegerian dan sangat kuat itu. Kan? Dan itu menyebabkan contohnya GPS menang 23 kursi parlimen walaupun sebenarnya jangkaan lebih banyak 25 26 gitu kan, tapi Pakatan Harapan berjaya dapat saya tak salah 4 juga dan adalah calon Parti Bangsa Malaysia dapat 1 di Julau sebagainya. Jadi dalam konteks ini saya rasa tak menang sepenuhnya jugalah walaupun dominasi GPS itu sangat kuat di Sarawak itu kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa kita kena tunggulah apa demand Semalam pun Datuk Abang Jo dah mengatakan dia nak kuasa, dia nak di hak mungkin yang dapat di kerajaan persekutuan mungkin boleh diberikan juga pada kerajaan negeri kan. Cumanya apa demand yang boleh diterima oleh parti politik yang ada sekarang ni. Jadi yang penting sekarang ni all about numbers. Apa semua berkaitan dengan jumlah kursi itu. Jadi itu yang kita nak lihat, bentuk kerajaan bagaimana yang harus dibentuk dan sama ada Sabah dan Sarawak termasuk dalam konteks pembentukan kerajaan itu. Jadi maksudnya di sini pada ketika inilah masa terbaik untuk Sabah dan Sarawak memberikan tawaran mereka khususnya berkenaan hak-hak mereka yang terhakis dalam Perlembagaan Persekutuan khususnya dalam MA63. Ya betul. Ya sebab mereka terus membangkitkan isu ini tentang perjanjian Malaysia 1963 dan meminta supaya pihak persekutuan menunaikan perjanjian tersebut dan sekarang ni pun tadi pun saya tengok sedutan temu bual dengan Datuk Haji G juga membincangkan supaya Sabah dan Sarawak ni bergabung kekuatan supaya boleh menuntut hak yang lebih lagi lah untuk Malaysia Timur. Jadi ini yang kita tunggu-tunggukan dan tengok sejauh mana kompromi yang boleh diterima lah oleh pihak kerajaan persekutuan yang akan membentuk akan dibentuk nanti. Okey Doktor, kalau kita tengok untuk PRU ke-15 ini, kursi-kursi yang selesa di mana perubahan 360 darjah, totally berbeza dengan sebelum ini. Jadi pandangan Doktor sendiri, adakah ia sebenarnya mempengaruhi juga daripada undi 18, daripada media sosial dan juga influencer-influencer yang memberi mungkin pandangan mereka terhadap politik sebagainya? Pendapat Doktor? Saya selalu melihat persaingan politik kita ni selain faktor isu yang dominan adalah faktor personality dan juga parti kan. Tapi yang jelas kita tengok sekarang ni adalah faktor parti itu sangat dominan Kerana beberapa personality yang besar yang tak pernah tewas. Macam yang Tengku Razali di Gua Musang, siapa sangka kan. Lepas tu Tun Dr. Mahathir kan, saya sedih tengoklah dia tewas di Langkawi dan Azmi Azli itu faktor berbeza sedikit kan. Walaupun personality memainkan peranan juga tapi kekuatan di situ lebih kepada parti kan. Jadi tapi apa yang kita lihat bahawa pengundi yang kita sebut sebelum ni sebagai pengundi atas pagar yang rata-ratanya muda umur 40 ke bawah dan terutamanya yang undi 18 ni memang kita bimbang sebab kita tak tahu dia ke arah mana sokongan. Nampaknya ramai yang memberi sokongan kepada Perikatan Nasional, khususnya pengundi-pengundi Melayu muda. Jadi itu yang menyebabkan kemenangan dan saya tengok kenyataan-kenyataan PAS pun mereka terkejut. Banyak je mereka menang dengan majoriti besar. Jadi itu dikatakan penangan golongan muda
kalau tak betul-betul tarik perhatian mereka, mereka boleh buat satu kejutan yang menyebabkan kita pun terkejutlah tengok keputusan yang terhasil hari inilah. Cuma dalam konteks pengundi bukan Melayu misalnya, masih lagi dominasi itu dipegang oleh Pakatan Harapan. Itu sebab banyak kursi-kursi campuran dimenangi oleh Pakatan Harapan di tengah, di barat dan juga di selatan. Jadi dalam konteks dinamik politik ini, satu yang sangat menarik hasil daripada perubahan landscape yang dibentuk melalui adanya kemasukan pengundi-pengundi baru yang banyak kan. Yang kita asalnya kita tak sangka mereka keluar mengundi, rupanya keluar mengundi secara ramai-ramai. Sebab kadang jumlah keluar mengundi saya rasa 75% ke atas. Saya tak pastilah exact number tu. Tapi ini yang mengubah landscape politik Malaysia lah. Dan sepasti kalau kita saksikan dalam PRU ke-15 ini, 4 parti terbesar di Semenanjung Malaysia, Perikatan Nasional, BN, Pakatan Harapan dan juga Gerakan Tanah Air. Namun kalau kita lihat ketiga-tiga parti yang awal tadi, mereka mendapat kerusi di Parlimen. Tapi keadaan sebaliknya untuk parti Gerakan Tanah Air. Bagaimana Prof melihat situasi parti-parti baharu ini untuk berdepan dengan cabaran-cabaran semasa politik semasa kita, khususnya dalam PRU15 ni, Prof? Ya, saya tengok GTA ni parti baru dan banyak bergantung kepada personality kan. Itu yang kita lihat bahawa ada Tun Madis itu, Datuk Seri Mukris, lepas tu dia pun bawa beberapa orang artis kan, pelakon filem sebagainya untuk juga pertandingan. Maksudnya mereka, apa yang ditagih oleh GTA adalah personality sebab mereka tahu kekuatan parti agak kurang untuk memenangkan ni. Cuma saya rasa mereka perlu masa kan, dan perlu jelaskan kepada umum hala tuju apa yang ingin diperjuangkan oleh parti ini. Dan sebab gerakan parti ini sebenarnya kalau saya tengok, saya perhatikan digerakkan oleh banyak NGO kan. Dia sama dengan gerakan, kalau kita lihat perubahan UMNO dulu pun digerak oleh Kesatuan Melayu Negeri kan. Dan PKR dulu jadi parti pun daripada PKN digerakkan oleh NGO juga. Ada 3 grup NGO yang golongan NGO yang menggerakkan parti ini. Jadi itu yang sedang berlaku pada GTA. Tapi ini tanpa awal lah untuk melihat, dan memang kita dah jangkakan. Cuma saya tak sangkalah tokoh-tokoh besar macam Datuk Seri Mukris pun tewas kan di kawasan dia. Jadi sebab saya jangkakan mungkin ada peluang untuk mereka untuk menang juga kerana faktor personality. Jadi pengundi muda ni dia tak tengok personality. Dia undi kalau dia rasa dia nak sokong Perikatan Nasional, dia bagi Perikatan Nasional, menyebabkan satu kejutan lah yang kita lihat sekarang ni. Dan GTA perlukan masa dan masanya mungkin 1 dekad bagi saya untuk betul-betul bangun sebagai sebuah parti yang dominan lah. Okey, dan di sini Doktor, maksudnya anak muda ni dia melihat kepada parti bukanlah personality individu tersebut lah. Okey, dan sebenarnya kalau kita lihat kalau di pusat-pusat mengundi juga pun ramai sebenarnya anak-anak muda yang turun mengundi seawal usia 18 tahun telah pun menunjukkan komitmen mereka. Dan rata-rata kalau kita lihat sebelum ini Doktor, mungkin respon-respon di media sosial, ada yang tidak tahu lagi peranan mereka dan ada yang mungkin rasa macam bukanlah satu kewajipan, tapi di hujung-hujung waktu ini ini merupakan mungkinlah dari segi manifesto yang ditawarkan ataupun sebagainya yang menarik minat anak muda ini untuk turun mengundi. Antara daripada pengamatan Doktor sendiri, apa yang menyebabkan anak muda ini berfikir inilah peluang terbaik untuk mereka, sebab ini merupakan satu perkara yang baik dan mana kita mahukan pendidikan politik ini kalau boleh seawal usia yang mungkin untuk mereka lebih memahami dan mendalami tentang politik. Ya, saya rasa ada janji-janji manifesto terutamanya Perikatan Nasional yang sebenarnya menarik minat orang muda berbanding dengan manifesto lain. Terutamanya pelajar-pelajar universiti. Contohnya PTPTN. Mereka mengatakan sebelum ini PTPTN siapa yang dapat kelas pertama mereka akan ditukarkan jadi beasiswa kan. Yang lain semua kena bayar dan bayar pula 4% interest bunganya kan. Tapi kali ini janji ditawarkan Perikatan Nasional, siapa yang dapat kelas 2 atas mereka ada diskaun 25% kan daripada tu. Jadi saya rasa ini juga menarik minat ramai pelajar-pelajar universiti kan, yang mana tidak ditawarkan oleh parti-parti lain jadi BN lebih mengekalkan apa yang sedia ada, dan PH pula hanya saya rasa menawarkan seperti tawaran dia sebelum ni sampai umur 4 boleh ditangguhkan bayaran sampai gaji pelajar tersebut bila dia bekerja dapat gaji dalam RM4,000 Malaysia kan. Jadi ada daya tarikan yang cuba dibawa, dan satu lagi saya rasa PN juga menjanjikan nak mewujudkan peluang pekerjaan sebanyak 1 juta kan, 1,500,000.
saya tak tahu lah macam mana nak wujudkan, kan? Tapi itu yang dijanjikan dan nampaknya ada daya tarikan tu kepada golongan muda yang memang habis bekerja, habis belajar tak ada kerja. Jadi ini yang menjadi tu. Saya rasa ada faktor itu juga yang menyumbang kepada kenapa orang muda ni ramai pergi ke Perikatan Nasional sebab mereka merasakan ada benefit ataupun kebaikan yang boleh mereka perolehi jika mereka menyokong Perikatan Nasional daripada manifesto yang dibawa. Dan sepastinya Prof, kita menilai dalam situasi semasa sekarang ini, kita nak bagi kefahaman yang jelas kepada masyarakat di luar sana. Setakat semalam kita saksikan dua parti yang mempunyai jumlah kerusi yang besar dalam PRU ke-15, Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Jadi kalau kita lihat dari segi track record, kedua-duanya pernah memimpin menerajui pimpinan negara sebelum ini. Pakatan Harapan 22 bulan dan diteruskan dengan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi sekiranya salah satu menjadi kerajaan selepas ini, apa antara aspek-aspek yang perlu diperkasa, ditambah baik untuk terus memastikan kestabilan politik yang panjangan untuk kita menoktahkan kemelut politik ini daripada berterusan sehingga menyebabkan impak yang besar kepada ekonomi negara. Ya, saya nampak saya tak tahu kerajaan mana yang akan terbentuk nanti, kan. Kalau kerajaan itu diketuai oleh Pakatan Harapan, saya rasa agenda utama mereka ini bawa adalah pembaharuan. Itu yang mereka sebut-sebut dan selalu mengatakan bahawa ini masa kita nak melawan rasuah dan sebagainya dan perlunya pembaharuan politik dilaksanakan di Malaysia ini, kan. Jadi itu agenda yang mungkin mereka akan bawa, selain pada agenda ekonomi dalam macam mana untuk pastikan kestabilan politik diterjemahkan kepada kestabilan ekonomi dan kemakmuran ekonomi di Malaysia, kan. Tapi Perikatan Nasional, saya rasa mereka pun ada berbicara tentang reform kalau kita lihat dalam manifesto mereka tu, kan. Tapi dalam masa sama mereka menjanjikan banyak insentif-insentif untuk rakyat keluar daripada kemelut masalah ekonomi misalnya, kan. Ada maksudnya targetnya kepada B40, M40 dan sebagainya. Dan saya rasa kalau mereka membentuk kerajaan, saya rasa mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dengan kemampuan ekonomi yang kita ada dalam negara, kan, untuk membantu rakyat ini. Sebab kita tahu tahun depan ni kita akan menghadapi suasana ekonomi yang agak mencabar, kan. Jadi kerajaan yang diwujud itu perlu kerajaan yang ada confident, kita sebut dalam bahasa Inggeris, confident ataupun keyakinan global terhadap kerajaan tersebut. Ini yang perlu dipastikan oleh siapa bakal Perdana Menteri yang akan membentuk kerajaan ini, supaya perhatian dunia nanti sekarang tertupu di Malaysia sebab mereka nak lihat siapa kerajaan apa yang akan dibentuk. Cuma sekarang ini sebelum kerajaan dibentuk, kita nak tahu juga, selalu yang pertama angkat sumpah tu Perdana Menteri. Ya, betul. Jadi siapa Perdana Menteri Malaysia yang akan angkat sumpah nanti untuk membentuk kerajaan. Jadi itu yang kita tunggu-tunggukan, sebab reaksi utama yang kita akan nampak nanti, kan, kalau dah dinamakan Perdana Menteri, pasal saham naik ke turun, kan. Lepas tu perhatian dunia, komentar daripada media asing macam mana, adakah baik melihat kerajaan yang akan dibentuk dan sebagainya. Jadi ini yang sebab kalau ada kritikan yang melampau contohnya akan menyebabkan ada masalah juga dari segi imej Malaysia di mata dunia lah, dan perlukan lebih usaha lah untuk meyakinkan dunia untuk Malaysia. Sebab kenapa perkara ini penting, sebab kita sangat bergantung banyak pada pelabur asing untuk kemakmuran ekonomi negara. Jadi saya rasa itulah Perdana Menteri yang boleh meyakinkan dunia sangat pentinglah untuk berjaya terhasil melalui pilihan raya ini. Okey, jadi untuk mendapat kepercayaan untuk negara luar, adakah gabungan parti-parti politik ni akan meyakinkan negara luar untuk terus melabur di Malaysia? Saya rasa sebenarnya tak ada isu bergabung sebab saya rasa dalam negara-negara dunia demokrasi sekarang ni biasa bergabung-gabung parti ini, kan. Cuma di Malaysia ni kita sebelum PRU inilah, PRU lepas pun kita tengok Pakatan Harapan untuk kerajaan tidak bergabung, kan. Cuma bila Pakatan Harapan jatuh, timbulnya Perikatan Nasional dan Barisan, ada gabungan politik itu dah mula muncul, Betul. Dan sekarang ini itu yang menyebabkan sekarang ni kita jangkakan memang apa yang kita jangkakan berlaku, bila parlimen tergantung. Jadi gabungan parti politik itu
penting untuk menstabilkan politik di negara dan dalam sama wujudkan keyakinan inilah bentuk kerajaan yang akan terbentuk dan memastikan Malaysia untuk lebih stabil dan makmur untuk sekurang-kurangnya 5 tahun akan datang. 5 tahun, ya. Prof, selain tanda tanya berkenaan siapakah akan membentuk kerajaan selepas ini dan juga siapakah yang bakal menjadi Perdana Menteri selepas ini, pastinya juga persoalan yang cukup menarik mungkin kita boleh bincangkan, Prof, berkenaan jawatan timbalan Perdana Menteri dan juga seberapa besar saiz kabinet, adakah akan dikecilkan ataupun sebaliknya, Prof? Saya mengharapkan, belum cakap pasal saiz kabinet. Saiz kabinet saya mengharapkan kabinet yang lebih kecil akan terbentuk. Kerana kalau kabinet yang besar, saya rasa mood rakyat tidak ke arah itu. Walaupun kita tahu ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin, kalaulah beliau akan mengetuai kerajaan, adakah beliau akan membentuk kerajaan yang besar? Jadi saya rasa mungkin akan berlaku sekali lagi kerajaan yang lebih besar. Tapi tak tahulah, terpulang kepada kebijaksanaan beliau lah. Tapi kalau macam Datuk Seri Anwar, kalau dia memimpin kerajaan, saya rasa beliau dah menjanjikan bahawa kabinetnya akan kecil. Dan dia pun kata tak mau gaji Perdana Menteri pun diberi pada dia dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini saya rasa mood rakyat sebenarnya melihat kerajaan yang efisien, kerajaan yang mampu mentadbir negara dengan baik, tapi kerajaan tu kerajaan yang kecil. Maksudnya saiz kabinet tu jangan terlalu besar lah, kecil. Jadi macam mana nak musuhnya, itu nanti kita boleh bincang lah. Kementerian apa yang perlu wujud dan tak perlu wujud, apa kita boleh bincang lah. So dalam konteks ini saya rasa ini pun akan membantu untuk mewujudkan keinginan rakyat kepada kerajaan. Maknanya kerajaan tu dengar lah pandangan rakyat ketika kempen pilihan raya, dia dapat aspirasi rakyat dan sesuaikan dari segi kabinet tu dan juga mungkin dari segi bajet baru yang kena dibentangkan nanti akan disesuaikan dengan manifesto dan kehendak rakyat juga. Saya nampak itu. Okey, untuk jawatan timbalan Perdana Menteri. Timbalan Menteri lupa nak sebut. Gabungan ni, Prof. Puas hati juga tu. Timbalan Menteri pun bergantung kepada parti. Setakat ni kita nampak ada 2 parti yang akan mengetuai kerajaan, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Kalau timbalan Menteri di Pakatan Harapan memang Datuk Seri Anwar Ibrahim dah janjikan dia akan nak bagi satu di Semenanjung dan satu di Sabah Sarawak. Itu dia dijanjikan. Tapi di Perikatan Nasional tak jelas lagi bagaimana pendekatannya. Cuma sebelum ni Barisan Nasional dan nanti 3 Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Jadi saya rasa itulah bergantung kepada siapa yang bentuk kerajaan ni, dan saya rasa kalau nak diwujudkan pun jawatan timbalan Perdana Menteri pun saya dengar pandangan Datuk Petinggi Abang Johari dia kata dia tak nak jawatan TPM ni, dia kata dia nak jawatan TPM yang ada kuasa yang lebih kepada Sabah dan Sarawak saja. Bukan yang tak ada kuasa begitu kan. Jadi itu yang saya rasa kita tunggulah. Saya pun tak ada jawapan yang jelas bergantung pada parti mana yang akan bentuk kerajaan nanti lah. Okey, ini sekadar bual bicara kita lah, bual fikiran kita, saling kita bertukar pandangan pada pagi ini khususnya berkenaan analisis pasca PRU ke-15 yang sudah pasti momen yang cukup bermakna dan bersejarah buat kita semua rakyat Malaysia. Teka-teki masih lagi berlangsung, masih lagi berjalan setiap minit, setiap saat yang berlalu ini. Masih lagi berfikir-fikir kan siapakah antara yang akan mentadbir negara khususnya. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Prof. Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, merupakan Profesor Politik dan Hubungan Antarabangsa UUM. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Okey, itu dia Munawar. Wah, ini pun dah rasa panas kan. Jadi ada lagi kita akan kongsikan bagaimana dari sudut pandang belia pula berkenaan dengan pasca PRU 15. Tapi kita nak berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Saat Pagi Malaysia.